Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Taib anta ya Syahril, apa dia perbincangan ilmu nahwu? Entah dia minggu lepas, tak ada. Ihsan, apa dia perbincangan ilmu nahwu? Puas ke? Tentang apa? Penghujung perkataan. Apa dia yang dicerita, yang dibahaskan tentang penghujung perkataan ni tadi? Anta ya fahim, apa yang dibahaskan tentang penghujung perkataan ni tadi? Baru cari Ustaz tak nak. Anta ya Abu Abdillah, apa yang dibahaskan berkaitan dengan penghujung perkataan ni? Sama ada berlaku perubahan padanya ataupun tidak. Baik. Anta ya Abu Hamzah, apa dia i'rab, apa dia mu'rab? Apa dia i'rab, apa dia mu'rab? Buka dulu, tak dengar. Itu apa dia? I'rab ke mu'rab? I'rab bermaksud perubahan yang berlaku di hujung perkataan apabila dimasukkan ke dalam ayat. Mu'rab adalah perkataan yang boleh berubah penghujungnya. Ya. Anta ya Abu Saleh, apa dia bina dan apa dia mabni? Anta tak ada buku Abu Saleh? Nanti minta dengan Abu Abbas. Ya. Abu Ahmad, apa dia bina, apa dia mabni? Kekalnya hujung perkataan tanpa berlaku perubahan. Apa dia mabni? Abu Ahmad dah masuk kitab Mutammimah dah ni. Mana boleh yang ni tak dapat? Kalimah yang tak boleh, yang tidak boleh berlaku perubahan pada hujungnya. Taib. Abu Ihsan, Muhammad mu'rab ataupun mabni? Mu'rab. Abu Uwais, haulai mu'rab ataupun mabni? Mabni. Aba Abbas, haza mu'rab ataupun mabni? Mabni. Faham beza i'rab dengan mu'rab, bina dengan mabni? Baik. Antum hafal saja apa yang ada dalam ulang kaji itu dan kemudian cuba pahami betul-betul.
apa yang dibahaskan di dalam syarahan. Artinya kalau tak faham kita ulang kaji ni, kita buka semula syarahan, baca semula dan fahami betul-betul. Fahim ada buku tak? Ada. Baik. Kita masuk kepada bab yang kedua. Jenis-jenis kalimah. Bila kita belajar bahasa Arab, perkara yang mula-mula yang kita kena fahami adalah pembahagian kalimah di dalam bahasa Arab. Ini penting. Kerana bila kita mengetahui tentang pembahagian kalimah ini, baru nanti mudah untuk kita menguasai ilmu nahwu. Kalau tak kenal ya ini apa, ya itu apa, tak akan boleh kita mempelajari dan memahami ilmu nahwu. Jadi kita kena tahu jenis-jenis kalimah di dalam bahasa Arab. Apabila anda mempelajari bahasa Arab, anda perlu mengetahui pembahagian-pembahagian jenis perkataan Arab. Ia akan memudahkan penuntut ilmu seperti anda untuk membentuk asas yang mantap tentang ilmu ini. Orang yang tidak dapat membezakan di antara jenis-jenis perkataan tersebut tidak akan mampu pergi lebih jauh untuk mendalaminya. Bila kita tengok sesuatu perkataan, kita tahu ini daripada jenis yang mana, itu daripada jenis yang mana. Setelah ahli bahasa mengkaji jenis-jenis perkataan di dalam bahasa Arab, mereka mendapati bahawa ia tidak keluar daripada 3 kumpulan. Ingat ya, letak dalam kepala kita, kalimah dalam bahasa Arab ada 3 jenis sahaja. Yang pertamanya ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Nanti akan dijelaskan satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan ismun dan apa tandanya, dan apakah yang dimaksudkan dengan fi'lun dan apakah tandanya, serta harfun dan pengertiannya. Jadi antum kena ingat bahawa pembahagian ini penting, sebab ini semua berkaitan dengan ilmu nahwu. Bila kita tahu ini ismun, maka kita akan tahu bagaimana kita hendak menjadi meletakkan kedudukannya di dalam i'rab, dan juga kita fahami kesesuaiannya di dalam ilmu nahwu. Yang pertamanya kita masuk ismun. Di dalam bahasa Arab ia dipanggil kata nama. Jadi kata nama ni kalau bahasa Melayu ni mungkin tidak begitu tepat untuk diterjemahkan bagi kalimah ismun. Jadi kita ni terjemahkan untuk yang lebih hampir sahaja bagi apa yang dipanggilkan dengan ismun ni tadi. Sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti, ismun itu merangkumi manusia, nama manusia, benda, dan juga merangkumi kata terbitan dan sebagainya. Bila kita belajar tanda-tanda nanti, kita akan tahu, oh ini adalah ismun. Dua perkara yang boleh menjadikan kita mengenali sesuatu kalimah itu ismun ataupun fi'lun ataupun harfun. Yang pertama kita lihat pada tandanya, dan yang keduanya kita rujuk kepada kamus-kamus Arab. Kita rujuk kepada kamus-kamus Arab. Di sini kita ambil yang pertamanya, iaitu tanda-tanda. Bagi orang yang baru belajar bahasa Arab, mungkin sukar untuk mereka membezakan di antara ismun dan fi'lun dan harfun. Maka ulama bahasa meletakkan tanda-tanda untuk kita mengetahui bahawa sesuatu kalimah itu adalah ismun ataupun fi'lun ataupun harfun.
Kata penulis, kesimpulannya bagi apa yang mereka nyatakan adalah ia merupakan ia merupakan perkataan yang mempunyai makna yang tersendiri, seperti ahli, rumah, pokok, kucing, bumi, pukulan dan sebagainya. Kalau kita tengok kepada definisi yang dibuat oleh ahli bahasa, mereka kata apa? Ia mempunyai makna yang tersendiri dan tak berkait dengan masa. Ya. Jadi yang itu kita akan belajar bila kita buka kitab Arab. Sekarang ni saya cuma hendak apa? Hendak bagi gambaran dahulu tentang apa yang dikatakan dengan ismun. Ismun itu perkataan yang mempunyai makna yang tersendiri. Fi'lun juga mempunyai makna yang tersendiri, akan tetapi ia berkaitan dengan masa. Jadi perkataan yang mempunyai makna yang tersendiri seperti apa? Nama orang, benda, binatang, dan juga apa yang ada di sekeliling kita daripada kejadian alam ini, dan juga merujuk kepada kata terbitan, kata dasar, dan sebagainya. Yang keduanya, ia boleh menjadi perkara pokok yang diperkatakan di dalam ayat. Ismun itu ia boleh menjadi perkara pokok yang hendak dibincangkan di dalam sesuatu ayat. Itu adalah ismun. Fi'lun tak, harfun pun tak. Contohnya sekarang apa? Kita buat ayat contohnya, Muhammadun ya'kulut tufaha. Ini saya bawa contoh dahulu. Nanti dalam buku kita akan ceritakan lagi. Muhammad sedang makan apple. Sekarang ini nak cerita tentang apa? Tentang makan ke tentang Muhammad? Ayat ini nak ceritakan tentang apa? Tentang Muhammad lah. Nak ceritakan tentang Muhammad. Sesuatu yang menjadi perkara pokok di dalam ayat yang hendak diceritakan tentangnya, itu adalah ismun. Ya, Fi'lun menceritakan tentang ismun ni tadi. Jadi itu antara tanda untuk kita mengenali ismun. Perkara yang diceritakan di dalam ayat, maka itulah ismun. Contoh, dia kata Muhammadun yabki. Kalau anda makna dia apa? Muhammad sedang menangis. Kalau anda perhatikan ayat ini, anda akan dapati ia memperkatakan tentang Muhammad. Ayat ini cerita tentang siapa? Tentang Muhammad. Kesemua perkataan yang boleh menjadi perkara yang dibincangkan di dalam ayat adalah ismun. Sama ada ianya kata nama, kata benda, kata dasar dan sebagainya. Perkara yang dibincangkan dalam ayat, dia adalah apa? Ismun. Kita ambil contoh. Al-baitu kabirun. Rumah tersebut besar. Sekarang ayat cerita tentang apa? Tentang rumah. Jadi al-baitu adalah ismun. Asy-syajaratu muthmiratun. Pokok tersebut berbuah. Jadi ayat cerita tentang apa? Tentang pokok. Pokok adalah ismun. Ad-du'a'u ibadatun. Doa adalah ibadat. Ayat cerita tentang apa? Doa. Jadi doa adalah ismun. Al-qittu ya'kulu samakan. Kucing makan ikan. Kucing makan ikan. Eloknya kita tak payah tulis itu. Macam mana boleh masuk itu? Mungkin silap dahulu. Kucing makan ikan, ataupun kucing tersebut makan ikan. Jadi biasa saya sebut dalam kelas tu, kalau kita nak letak itu, kita guna apa? Zalika. Contohnya zalikal qittu ya'kulu samakan. Baru kita terjemah dengan itu.
kucing itu makan ikan. Jadi sekarang ayat ni cerita tentang apa? Tentang kucing. Kucing adalah ismun. Buka'uhu syadidun. Tangisannya amat kuat. Jadi sekarang ni ayat cerita tentang apa? Tangisan. Tangisannya amat kuat. Jadi buka adalah ismun. Nampak Syahril? Nampak tak apa itu ismun? Ismun itu adalah sesuatu yang menjadi perkara pokok yang diceritakan tentangnya di dalam ayat. Ya. Kalimah al-baitu, asy-syajaratu, ad-du'a'u, al-qittu, buka'u adalah ismun kerana ia merupakan perkara pokok yang hendak diceritakan di dalam ayat. Bagi mereka yang baru mempelajari bahasa Arab, ada cara mudah untuk mengenali ismun. Artinya kalau kita nampak tanda-tanda ni, kita tahu ia adalah ismun. Kalau macam cara yang pertama tadi, kita kena berfikir sikit. Ada tanda yang lebih mudah lagi. Disebutkan oleh ahli bahasa untuk kita mengenali sesuatu kalimah itu adalah ismun. Ahli bahasa telah menunjukkan kepada kita beberapa tanda yang membantu kita mengenali sesuatu perkataan adalah ismun. Tanda-tanda tersebut adalah yang pertamanya berbaris di bawah. Artinya perkataan itu ada baris bawah. Kalau sesuatu perkataan ianya berbaris di bawah, maka ia merupakan tanda bahawa perkataan tersebut adalah ismun. Apabila anda menemui sesuatu perkataan dalam ayat yang hujungnya berbaris di bawah, maka ketahuilah bahawa ianya adalah ismun. Contohnya firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin. Dalam ayat ini ada berapa perkataan yang berbaris bawah? 2 perkataan. Kita dapat mengenali daripada contoh di atas bahawa kalimah al-asri dan khusrin adalah ismun kerana kedua-duanya berbaris di bawah. Faham, Ihsan? Faham? Kalau jumpa di dalam teks Arab ataupun dalam Al-Quran, dalam hadis, perkataan yang berbaris di bawah, maka kita tahu ia adalah ismun. Yang keduanya mempunyai tanwin. Tanwin bahasa kita apa dia? Baris 2. Kalimah yang mempunyai tanwin, ia adalah ismun. Harfun, fa'ilun, dia tak ada tanwin. Begitu juga tidak berbaris di bawah. Mempunyai tanwin pada akhirnya. Contohnya Muhammadun karimun. Muhammad seorang yang mulia. Kalimah Muhammad dan karim adalah ismun kerana kedua-duanya mempunyai tanwin di hujungnya. Faham, Syahrul? Anda tak ada buku? Tak ada? Nanti ambil pada Abu Abbas, ya. Jadi kalimah yang mempunyai tanwin di hujungnya adalah ismun. Faham, Abdul Rahman? Tanda kedua bagi ismun? Faham? Baik. Kalimah Muhammadun dan karimun adalah ismun kerana kedua-duanya mempunyai tanwin di hujung perkataan. Yang ketiga, boleh dimasuki oleh alif lam pada awal perkataannya. Maksudnya asal perkataan itu tak ada alif lam. Kita boleh letakkan alif lam. Maka itu adalah ismun. Yang menerima alif lam adalah ismun. Ya. Contohnya al-masjidu mumtali'un. Masjid tersebut penuh.
Kalimah al-masjidu adalah ismun kerana memiliki alif lam pada awalnya. Contoh perkataan lain yang menerima alif lam patutnya, yang menerima alif lam pada awalnya, baitun al-baitu, madrasatun al-madrasatu. Jadi antum tambah di situ. Contoh perkataan lain yang menerima alif lam pada awalnya. Ini contoh bagi kalimah-kalimah yang boleh dimasuki oleh alif lam. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, didahului oleh huruf jar. Apa dia huruf jar? Huruf jar nanti akan diceritakan. Apakah huruf jar? Antum kena tahu dahulu huruf jar. Ulama sebutkan, ini adalah huruf-huruf jar. Antum hafal. Kemudian bila ada kalimah yang berada selepas huruf jar, maka ketahuilah ianya adalah ismun. Fi'lun tak duduk selepas huruf jar. Begitu juga dengan harfun, tak duduk selepas huruf jar. Kata dia, didahului oleh huruf jar yang merupakan kata penghubung. Anda ambil terjemah yang mudah untuk bahasa kita. Kita panggil apa? Kata penghubung. Ya. Jadi bila kita masuk kepada kitab bahasa Arab nanti, dia akan berikan definisi yang lebih tepat lagi tentang huruf jar. Sebagaimana yang ana tulis di dalam di dalam kitab ini, apa yang disebutkan di sini hanyalah untuk kita mendapat gambaran yang jelas dahulu tentang ilmu nahwu ni tadi, yang boleh kita memahaminya bila kita masuk kepada kitab bahasa Arab yang membahaskan tentang ilmu nahwu dan kitab yang lebih tinggi lagi. Terjemah kata penghubung ni adalah untuk kesesuaian dengan bahasa kita sahaja. Ya. Sebab kita sebut di ke tu bahasa Malaysia sebut kata penghubung kan. Jadi yang pentingnya kita dapat gambaran dahulu. Apabila anda temui perkataan yang berada selepas huruf jar, maka ketahuilah bahawa ia adalah ismun. Adapun fi'lun dan harfun, kedua-duanya tidak terletak selepas huruf jar di dalam ayat. Jadi itu yang dikatakan dengan ismun. Ini hanya sebahagian sahaja daripada tanda-tanda ismun. Ada lagi tanda-tanda lain yang disebutkan oleh ahli bahasa. Ini sebahagian sahaja daripada tanda-tandanya. Contohnya tanda lain, kalaulah kalimah itu duduk selepas kata seru, itu adalah ismun. Contohnya ya Muhammad. Jadi tak akan terletak selepas kata seru ini melainkan ismun. Betul? Takkan kita panggil wahai berjalan. Mana ada wahai berjalan kan? Jadi yang terletak selepas kata seru adalah ismun. Dalam bahasa Arab ini dipanggil munada. Nanti kita akan bahaskan tentang munada. Yang pentingnya ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda yang disebutkan oleh ahli bahasa untuk kita mengenali sesuatu kalimah itu adalah ismun. Kita masuk kepada bahagian seterusnya, huruf-huruf jar. Di sini dia nak beritahu apakah kalimah-kalimah yang digelar dengan huruf jar. Ya. Jadi yang ini antum kena hafal, kena kenal. Bukan sahaja berkaitan dengan mengenali ismun. Ini berkaitan juga dengan kaedah-kaedah dalam ilmu nahwu nanti yang antum akan pakai untuk melakukan i'rab pada kalimah.
Ha? Yang pertamanya min, maknanya dari atau daripada. Contohnya, jitu minal asimati, saya datang dari ibu kota. Jadi min adalah huruf jar, dipanggil dalam bahasa Arab huruf jar. Ya, kalimah yang berada selepas min ianya akan berbaris di bawah. Ya, akan berbaris di bawah bila dimasuki oleh min ni tadi. Ha? Jadi kalau antum jumpa min, ingat ya, min bukan man. Ha, ejaan sama. Nanti antum jumpa buku bahasa Arab yang tak berbaris, antum kena bezakan. Walaupun tulisan yang sama, kita kena tahu nak baca min ke nak baca man. Ya, ini pentingnya kita teliti betul-betul di dalam belajar bahasa Arab ni. Sebahagian kalimah ejaannya sama, sebutannya berlainan. Kalau kita tak teliti, maka kita akan apa? Keliru. Nak baca min ke nak baca man? Ya. Jadi lihat pada makna. Di sini min ini antara maknanya adalah apa? Dari dan juga daripada. Nak kata saya datang daripada ibu kota, kita kata jitu minal asimati. Yang keduanya ila, maknanya ke ataupun kepada. Contohnya, zahabtu ila suqi, saya telah pergi ke pasar. Suq maknanya pasar. Bila antum baca buku ni, bukan sekadar antum ambil dari segi pembahasan tentang ilmu nahwu, antum terus hafal kalimah-kalimah yang baru yang antum jumpa. Faham? Itu cara dia untuk kita cepat menguasai bahasa Arab. Contohnya di sini apa dia? Kalimah al-asimah. Kita dah dapat makna al-asimah itu apa dia? Ibu kota. Hafal selalu. Senang nanti nak bercakap. Bukan ambil poin tentang ilmu nahwu saja. Contoh-contoh yang mempunyai perkataan yang baru yang belum kita ketahui terus kita hafal. Faham Abdul Rahman? Baik. As-suq makna dia pasar, ya. Yang ketiganya an. Di antara maknanya adalah daripada. Contohnya al-haditsu ruwiya an Umar. Hadis tersebut diriwayatkan daripada Umar. Hadis tersebut diriwayatkan daripada Umar. Anda pun tak tahu macam mana boleh tukar jadi itu. Biasa anak terjemah tersebut kan, karena alif lam itu adalah alif lam ta'arif kan. Jadi sekarang ni dalam terjemahan ni ditulis itu. Seperti yang anak sebut sebelum ni, kalau itu tu dia ada ismu isyarah. Sebelum daripadanya baru kita terjemah itu. Contohnya zalikal hadis ruya an Umar. Hadis itu diriwayatkan daripada Umar. Ya. Baik, yang pentingnya mana huruf jar di sini? Syarif, mana huruf jar? Apa dia? Mana huruf jar? Jangan hayal syahra. Kalau hayal tak dapat. Ustaz dah cerita banyak kali. Semua benda yang kita buat hendak kita capai apa kejayaan yang semaksimal yang mungkin, kena apa? Fokus.
Betul, Ustaz dah cerita kan. Kalau hantar bahaya ke lain, nanti tak ingatlah. Apa huruf jar di sini Abu Ihsan? An. An adalah huruf jar. Kemudian yang keempat, ala. Ala maknanya di atas. Contohnya, al-qalamu alal maktabi. Pen tersebut di atas meja. Ya. Jadi huruf jar di sini ala. Yang kelima, fi. Maknanya di ataupun di dalam ataupun pada. Contohnya, walidi fil mustashfa. Ayah saya di dalam hospital. Ya. Jadi sebagaimana yang akan disebutkan nanti, makna-makna ni bukan merangkumi ke semua makna ya. Ini sebahagian daripada maknanya. Bila antum belajar bahasa Arab, maka atau akan dapati ada lagi makna-makna yang lain selain daripada apa yang ditulis di dalam kitab ini. Ya. Ini hanyalah untuk contoh sahaja. Yang keenam, rubba. Di antara maknanya barangkali. Contohnya, rubba salihin hazzuhu min siyam, rubba saimin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal atashu. Barangkali orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Apa yang dia dapat pada puasanya? Lapar dan dahaga. Jadi mana huruf jarnya? Abu Abdillah, mana huruf jar? Rubba. Jadi kalau jumpa rubba, selepasnya hendaklah dijadikan berbaris bawah, kerana rubba adalah huruf jar. Ya. Yang ketujuh, huruf ba. Di antara maknanya dengan. Contohnya, safartu ila Makkah bit-ta'irati. Saya bermusafir ke Mekah dengan kapal terbang. Abu Saleh, mana huruf jar di sini? Mana huruf jar di sini? Kuat sikit. Ba, ada huruf jar yang lain tak dalam ayat ni? Apa dia? Ila. Baik. Yang ke-8-nya kaf, huruf kaf yang membawa makna seperti. Kaf ada makna lain. Abu Abdillah Thani, kaf ada makna lain. Ada? Huruf kaf dalam bahasa Arab ada membawa makna yang lain? Ya? Ada? Tak ada? Tak ada? Kuat sikit. Ada? Apa dia? Apa dia? Seperti kat sini. Kamu. Kamu. Jadi contohnya hadza abuka. Ini ayah kamu. Ka sini makna dia apa? Kamu. Kan? Jadi huruf-huruf pun ada yang punyai makna yang berbeza. Ada huruf kaf membawa makna apa? Bawa makna seperti macam huruf jar ni. Dan huruf kaf ada membawa makna kamu. Hadza kitabuka. Hadza ini kitab, buku. Ka kamu. Ya. Kemudian yang ke-8-nya, contoh dia tak baca lagi. Anta kal badri. Kamu seperti bulan purnama. Ka di sini adalah huruf jar, membawa makna seperti. Ya. Yang ke-9 huruf lam.
Di antara maknanya memiliki ataupun untuk. Contohnya al-qasru li ra'isil wuzara. Istana tersebut milik Perdana Menteri. Jadi sekarang lam di sini adalah huruf jar. Yang ke-10 huruf qasam. Huruf qasam apa dia? Artinya huruf yang membawa makna sumpah. Artinya bila huruf ini digunakan dalam ayat, ia bermaksud apa? Orang membawa maksud bersumpah. Iaitu huruf waw, ba dan ta. 3 huruf ni ini digunakan untuk makna sumpah. Nanti dalam kitab Arab dia akan ceritakan huruf sumpah waw boleh digunakan bagi kalimah apa, ba dan ta untuk kalimah apa. Jadi yang pentingnya kita faham dahulu di sini ketiga-tiga huruf ni antara kegunaannya dalam bahasa Arab ia membawa makna sumpah. Maknanya orang Melayu sebut demi, kan? Wallahi, apa maknanya orang Melayu sebut? Demi Allah. Jadi itu terjemah orang Melayu. Mereka menggunakan demi sebagai apa? Untuk menunjukkan sumpah. Contohnya apa? Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Sekarang ni bila kita dengar orang terjemah macam tu, maknanya kita faham bahawa yang dimaksudkan di situ adalah sumpah. Sebab itu kita tak boleh main-main dengan kalimah sumpahnya tadi. Kena berhati-hati dengannya. Ada orang mereka sebut demi bangsaku, demi negaraku. Kalau membawa maksud sumpah, itu dah bahaya, kan? Bersumpah dengan selain Allah, ianya adalah kesyirikan. Jadi kita kena berhati-hati. Kalaulah mereka menggunakan kalimah demi itu membawa makna bersumpah dengan bangsa ataupun negara, tanah air, maka itu merupakan kesalahan, kerana ianya merupakan sebahagian daripada amalan syirik. Kemudian contoh yang seterusnya, watallahi la akidanna asnamakum. Demi Allah, aku akan membuat muslihat kepada berhala-berhala kamu. Mana sumpahnya di sini? Abu Wais, mana sumpahnya? Tallahi. Huruf sumpahnya adalah, huruf qasamnya adalah huruf ta. Syafiq, nak belajar ilmu nahwu? Apa dia? Belum. Tak susah ilmu nahwu ni. Anda ikut satu-satu peringkat-peringkat yang kita belajar ni, insya-Allah faham. Boleh faham insya-Allah. Bagi yang mula nak kenal ilmu nahwu, mereka faham dahulu topik-topik yang dibahaskan satu persatu. Nanti akan nampak insya-Allah. Jangan bayangkan susah ilmu ni. Jadi kalau antum ikuti, insya-Allah peringkat demi peringkat daripada apa yang disebutkan dalam kitab ni, insya-Allah antum akan faham dan dapat menguasai ilmu nahwu ni, insya-Allah. Dengar betul-betul. Perhatian. Makna-makna yang diberikan pada huruf-huruf jar di atas hanyalah sebagai contoh, tidak merangkumi keseluruhan maknanya dalam bahasa Arab. Ini contoh sahaja makna-makna ni. Ada lagi makna yang lain.
Kemudian masuk kepada bab fi'lun. Kita bacakan sikit dulu. Apa itu fi'lun? Di dalam bahasa Melayu ia dipanggil kata perbuatan, ataupun kata kerja. Orang Melayu sebut kata kerja ataupun kata perbuatan, kerana ia merujuk kepada apa? Perbuatan kita. Artinya ia menyatakan tentang perbuatan. Anda boleh mengenali fi'lun dengan beberapa tanda. Antaranya yang pertama didahului dengan kalimah qad. Qad tak akan masuk melainkan kepada fi'lun. Ya? Qad hanya masuk kepada fi'lun. Ini kerana hanya fi'lun yang datang selepas kalimah ini. Contohnya qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman telah memperolehi kejayaan. Baik. Mana fi'lunnya Abdul Rahman? Fi'lunnya mana? Tak dapat. Hayal Abdul Rahman ni. Dengar elok-elok Abdul Rahman. Orang kecil pun boleh kuasai ilmu nahu. Ya? Yang kata saya ni kecil lagi tak boleh belajar nahu. Boleh, insya-Allah. Yang penting apa? Bila ustaz ajar dengar betul-betul. Jangan hayal. Abu Abdullah. Aflaha. Aflaha adalah fi'lun. Dengar Abdul Rahman. Tadi kita kata kalimah yang berada selepas qad adalah apa? Abdul Rahman. Kalimah yang berada selepas qad adalah apa? Adalah aflaha. Jadi aflaha adalah ismun fi'lun ke harfun? Fi'lun. Sebab tak berada selepas qad melainkan fi'lun. Ya? Ingat gitu. Kemudian qad yughlabul qawi. Maknanya kadang-kala orang yang kuat dapat dikalahkan. Jadi mana fi'lunnya? Faham? Yughlabu. Ya? Anda dapat mengenali bahawa kalimah aflaha dan yughlabu adalah fi'lun kerana kedua-duanya terletak selepas kalimah qad. Baik, muazzin. Qad qamatis shalah. Muazzin. Qad qamatis shalah. Ada fi'lun tak sini? Ehsan. Ada fi'lun tak sini? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bila kita qamat, kita iqamah sebut gitu kan? Ada fi'lun tak sini? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada fi'lun? Tak ada. Syahril, ada fi'lun tak? Tak ada. Hai, antum ni hayal banyak ni. Berapa kali ustaz cakap selepas daripada qad adalah fi'lun. Tak ada jenis yang lain. Mesti lepas qad itu adalah fi'lun. Ismun tidak, harfun tidak. Jadi ada tak fi'lun di sini, Ihsan? Ada apa dia? Qad qamatis shalah, ada tak? Ada apa dia? Qad qamatis shalah. Mana fi'lan dia? Kuat sikit.
Tak dapat lagi. Abu Saleh. Tamat lah. Tamat. Jangan pening-pening, jangan ragu-ragu dah. Lepas kot mesti fa'lun. Fa'lun apa dia? Syahrul. Fa'lun apa dia? Kuat sikit, tak dengar. Hantar cakap balik tu pula lagi tak dengar. Fa'lun apa dia? Kata perbuatan. Kata perbuatan. Qamat makna dia telah didirikan. Telah didirikan. Jadi mungkin ada yang berkata lah, mana solat lagi? Kenapa sebut qamatus solat? Nanti kita akan belajar. Bila kita buka kitab Arab nanti lebih luas lagi pembahasannya, maka dia akan beritahu antara makna qad itu adalah apa? Taqrib, menunjuk hampirnya berlaku sesuatu perkara. Walaupun guna fi'il madhi, tapi dia menunjukkan hampirnya terjadi perkara ataupun perbuatan tersebut. Ya. Baik. Dia kata yang keduanya didahului dengan huruf sin yang menunjukkan makna akan. Huruf sin kalau masuk pada fi'il bawa makna apa? Akan, ya. Bawa makna akan. Contohnya pergi, saya pergi, azhabu. Kalau saya akan pergi, tambah sin depan dia, sa'azhabu. Ya. Jadi sin yang bawa makna akan ni, dia hanya masuk kepada fa'ilun, bahkan fa'ilun mudhari' saja. Nanti itu kita akan ceritakan. Faham? Jadi kata dia, contohnya sa'anamu fi baiti sadiqi. Saya akan tidur di rumah kawan saya. Mana fa'ilun dia? Abdul Rahman. Anamu, ahsanta. Anamu fi'lun. Sebab ada sebelum dia huruf sin yang bawa makna akan. Ya. Dalam Quran pun ada kan, kita jumpa. Sayaqulu sufaha, sa'astaghfiru laka rabbi. Jadi itu semua sin. Sin yang bawa makna akan. Jumpa sin ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab dia tak akan masuk melainkan pada fi'lun mudhari'. Kalimah anamu merupakan fi'lun kerana ia terletak selepas huruf sin yang membawa makna akan. Dan yang ketiga, yang terakhirnya, didahului dengan saufa. Didahului dengan saufa. Macam mana ada tiga ni? Didahului dengan saufa. Ia menunjukkan perkara yang akan berlaku. Perkara yang akan berlaku, akan tetapi jauh, masih jauh jarak masanya. Saufa juga menunjukkan perkara yang akan berlaku. Maknanya dengan sin adalah sama. Artinya menunjukkan perbuatan yang akan berlaku. Faham? Tapi cuma beza sin dengan saufa. Kalau saufa untuk yang lebih jauh lagi jarak masanya. Kalau contohnya anda nak kata saya nak pergi buat umrah tahun depan. Tahun depan lambat lagi dah. Ini bulan berapa dah? Lambat je lah. Kan? Ini baru bulan Safar dah. Lambat lagi. Jadi nak kata saya akan pergi umrah tahun depan. Jadi bila yang menunjukkan jarak masa yang jauh, kita pakai apa? Saufa.
saufa a'tamiru fi sanatil qadimah. Saya akan buat umrah pada tahun hadapan. Faham beza antara sin dengan saufa? Nampak Ihsan? Nampak beza sin dengan saufa? Sin akan, saufa akan juga. Apa beza dia? Dapat? Faham apa beza sin dengan saufa? Saufa lambat lagi. Ya, baik. Jadi kata dia, maknanya juga akan, kita terjemahkan di dalam. Tapi dari segi jarak masa, saufa untuk menunjukkan yang masih jauh masanya. Contohnya, saufa yu'adzabun usatu fi nari jahannam. Orang-orang yang melakukan maksiat akan diazab di dalam neraka Jahannam. Kita nak cerita hari kiamat. Hari kiamat tu kalau mengikut kiraan masa, jauh lagi lah kan. Ya, jadi kita pakai saufa. Kalimah yu'adzabu juga merupakan fi'lun kerana ismun dan harfun tidak diletakkan selepas kalimah saufa. Jumpa saufa, selepasnya adalah fi'lun. Tak ada saufa Muhammad, tahu? Saufa Muhammad tak ada. Ataupun saufa ila tak ada. Faham semua? Saufa hanya masuk kepada fi'lun. Baik, nanti insya-Allah kita akan masuk kepada pembahagian fi'lun. Yang penting di sini, saya nak ingatkan, terutama bagi yang baru belajar nahu, setiap apa yang kita pelajari ini kita hafal dan fahami betul-betul. Ya, hafal apa dia huruf jar, hafal apa makna qaf, sin, saufa dan sebagainya. Ya. Jadi ini yang pentingnya, supaya bila kita belajar lebih tinggi lagi, maka kita tak jadi keliru. Kalau yang bawah ni tak dapat, yang atas nanti kita akan banyak keliru. Kemudian kita rasa payah menahu ni. Memang betul orang kata payah. Bukan payah. Silapnya adalah pada kita sendiri. Ya. Oleh itu saya ingat ke awal-awal lagi, setiap yang kita dah belajar ni kita hadam betul-betul. Ya. Baik, insya-Allah kita akan sambung pada hari esok. Kita buat 2 kali seminggu bagi kitab nahwu ni. Hari Sabtu dengan hari Ahad. Waktunya lepas solat Zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.